Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Surah Al-Waqi'ah ni tauhid fil barakah. Tadi kita last sekali kita bahasnya adalah dakwah surah itu adalah berkat, pasal berkat. Maka berkat itu puncanya adalah menganggap selain pada Allah Ta'ala ada berkat yang boleh dia kongsi. Jadi sini ya Allah Ta'ala nak bagi tahu dalil. Kenapa dia sahaja ada berkat. Ni, surah Al-Waqi'ah ni Allah Ta'ala nak bagi tahu kenapa dia sahaja ada berkat. Itu kerana sucinya Allah Ta'ala. Kerana sucinya Allah Ta'ala itu, dia itulah ada berkat. Maha sucinya Allah. Idza waqa'atil waqi'ah, bila kejadian itu berlaku, yakni hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidaklah kejadian itu yang nak berlaku itu kadhibah, ada yang boleh dustakan ia. Kadhibah yang kata ia itu adalah bohong. Tidak ada siapa pun boleh kata ia itu adalah bohong. Kadhibah. Itu satu makna. Satu lagi dengan makna keadaan ia itu tidak bohong. Keadaan berlakunya ia itu tidak bohong. Tadi ada orang yang nak bohong, nak kata ia bohong. Tak. Itu satu terjemahan. Terjemahan yang kedua adalah tidak ada pun sebarang keadaannya ia itu daripada berlaku itu bentuk pembohongan. Bahkan ia itu adalah kejadian yang benar akan berlaku. Kejadian yang benar akan berlaku. Itu terjemahan yang kedua. Dan satu laginya, tidak ada kebohongan secara umum lah makna dia. Umum sepatutnya saya beritahu yang tu yang awal-awal ni. Iaitu tidak adanya sebarang kebohongan. Kejadiannya itu. Khafidatur rafi'ah. Iaitu bila berlakunya ia itu, khafidatun. Kejadian berlaku itu boleh merendahkan seseorang, iaitu golongan kufar. Rafi'ah, kejadian itu juga boleh mengangkat, meninggikan, yakni orang mukminin. Idza rujjatil ardu rajja, bila mana kejadian itu berlakunya, bila mana rujjatil ardu rajja, bergegarnya bumi dengan gegaran yang kuat. Wa bussatil jibalu bassa, dan jadi hancur leburnya gunung ganang. Fakanat haba'am mumbatha,
maka jadilah ia itu debu-debu yang berterbangan di udara. Wa kuntum azwajan salasah, dan kamu jadi 3 golongan. Kamu berpecah jadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan pertama yang disebutkan sini adalah ashabul maimanah, golongan yang menganan. Ma ashabul maimanah, alangkah hebatnya golongan maimanah ini. Itu hebatnya, kedudukan tingginya ia, kebesarannya ia. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan puaknya masy'amah, golongan kiri. Ma ashabul masy'amah, alangkah teruknya golongan masy'amah ini. Dan satu lagi golongan was-sabiqun as-sabiqun. Sabiqun as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun, orang yang bersegera. Orang-orang yang bersegera, as-sabiqun, maka mereka juga mendapat segera. Was-sabiquna as-sabiqun, mereka lah juga yang segera mendapat nikmat. Itu segeranya mereka itu dapat memasuki tempat-tempat mereka yang tertinggi itu di dalam syurga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah hum al-muqarrabun, mereka itulah golongan yang didekatkan. Yakni indallah, di sisi Allah. Didekatkan mereka itu dengan Allah Ta'ala. Di mana? Fi jannatin na'im, di dalam syurga yang penuh nikmat. Sullatun minal awwalin, segolongan besarnya mereka ini, minal awwali, di kalangan yang pertama. Awali, di kalangan orang-orang yang pertama. Wa qalilun, dan sedikitnya mereka itu, minal akhiri, di kalangan yang akhir. Di kalangan yang akhir sedikit. Yakni sininya di kalangan ini umat. Di kalangan ini umat dan selain mereka. Sebab setiap umat itu ada yang awal, ada yang akhir. Macam puasa setiap tahun. Ada yang dapat yang nombor pertama dan ada yang dapat nombor yang akhir. Setiap tahun, kan? Mana kita puasa di satu universiti mana pun, maka akan adanya peperiksaan yang tahunan. Peperiksaan yang tahunan, mereka itu akan puasa dan akan adanya yang mendapat markah yang tinggi dan akan adanya yang mendapat markah yang rendah. Dan sini yang nak beritahu, adanya orang awal dan adanya orang akhir. Adanya orang awal dan adanya orang akhir. Maka satu golongan besarnya orang yang pertama. Orang yang pertama ni ramai. Orang yang pertama ni ramai. Yakni zaman yang pertama, dan juga orang umat itu pula mereka yang pertama. Dan juga al-akhirin, sedikitnya di kalangan mereka, di kalangan orang yang lewat. Orang yang kemudian. Orang yang kemudian di kalangan umat Nabi, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua sini dipilihnya adalah tafsir sini min ummati Muhammad. Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu thullatu minal awwalin min ummati Muhammad wa ghairihim. Wa qalilun minal akhirin, ayat ini min ummati Muhammad. Ini daripada umat Muhammad saja. Di kalangan umat Muhammad saja. Dan juga yang selain pada mereka, yang di zaman mereka, kalau yang kemudian itu sedikit sajanya di kalangan mereka yang beriman. Kalau awal-awal dulu ramai, kemudian itu maka sedikit. Kemudian itu jadi sedikit. Awal baru tu kerana mendapatnya nikmat bersama dengan adanya Nabi dan bersama dengan golongan yang awal, maka ramai yang golongan-golongan ini boleh menerimanya hidayah. Marinya kemudian akhir-akhir itu pula, maka marilah golongan-golongan yang pelaku bid'ah, yang pembuat benda-benda rekaan-rekaan yang baru, maka akibatnya tak ramai yang mengikut sunnah. Tak ramai yang mengikut sunnah,
Nabi, dan mereka itu akan jadi golongan yang sedikit saja yang melakukan sunnah. Yang melakukan sunnah itu jadi sedikit saja. Jadi ini satu tafsiran. Satu tafsiran laginya adalah sunnatu minal awwalin sebelum umat Muhammad. Dan wa qalilun minal akhirin umat Muhammad. Wa qalilun minal akhirin ini umat Muhammad saja. Mana umat Muhammad itu sedikit. Tapi ini jadi keliru seperti mana disebutkan dalam Ibnu Katsir. Dia akan jadi keliru. Karena umat Nabi Muhammad inilah yang paling ramai. Umat Nabi Muhammad inilah yang paling ramai. Maka yang paling ramainya umat Nabi Muhammad yang selain daripadanya itu dianggap sedikit. Dianggap golongan yang sedikit. Maka ini bertepatan dengan ayat Al-Quran yang sedia ada, yang lain-lain. Dan nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi kepada Nabi Muhammad, semua pun manusia pun akan pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Dan bila nak masuk syurga pun Nabi Muhammad. Jadi banyak kelebihan yang Nabi Muhammad bagi kepada umat yang umat semua. Maka ini nak beritahunya umat Nabi Muhammad inilah yang terbaik. Maka bila terbaik, bukan terbaik kosong gitu, tapi adanya pengikut yang ramai yang terbaik. Maka sini wasabiqun as-sabiqun yang paling ramainya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okeylah, sampai sini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.